Waka Extra dibawakan khas oleh Sani Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. Selamat menonton ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sihat-sihat insya-Allah. Apa khabar Suzairi? Alhamdulillah Ustaz. Baik, alhamdulillah. Macam mana bulan Ramadan ni? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Walaupun ada dugaan, itu mesti biasanya. Biasa. Kan? Dugaan untuk menguji kita punya keimanan. Betul. Memang ramai kat luar sana yang menguji kita. Tapi kita tetap terimanya dengan hati yang terbuka. Bukannya kita ni umur budak sekolah tadika tak boleh terima kan, kita dah dewasa. Betul. Jadi kita kena pandailah macam mana nak mengatasi segala cubaan yang telah diberikan kepada kita. Masya-Allah. Ya. Alhamdulillah lah bulan Ramadan ni, ya. Alhamdulillah lah, dia adalah tadrib, iaitu latihan bagi diri saya juga. Apa tadrib? Tadrib bahasa Arab. Tadrib adalah latihan. Tadrib bahasa Melayu latihan. So latihan untuk diri, untuk kawalkan lagi emosi, kawankan lagi nafsu, bukan hanya untuk makanan dan minuman sahaja, tapi juga daripada hati. Hati ke hati. Hati ke hati. Cakap pasal apa cakap? Nak cakap pasal apa? Bulan puasa ni. Ustaz punya tugas sebagai peruqyah. Macam mana bisnes semua okey? Bisnes je. Dia peruqyah tapi bisnes okey? Dia lain tau. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Jual sabun lah, jual itu semua sekarang. Ada baru punya air lah, apa tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Apa yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan balik. Jadi nak cakap bulan puasa ni pun ada buat macam ruqyah kan orang? Ada. Ya. So 30 hari full. Oh ya? Yes. So sebab bagi siapa saja yang ada gangguan pun mereka akan tahu bulan Ramadan pun ada gangguan. Ada gangguan juga. Masih lagi ada gangguannya. So itu yang tapi lebih mudah untuk peruqyah untuk obatkan ketika dia dalam keadaan berpuasa. Sebab dia macam dia punya power tu kurang sikit betul? Yes saya. Okey. Dengan dia punya keimanan naik sebab tiap kali apa yang dia lakukan semuanya dapat ekstra pahala kan. Daripada solatnya dapat ekstra, kemudian ada tarawih, ada witir, kemudian ada solat tahajud dan lain-lainnya. So itu tambahkan pahala, itu akan mengurangi lagi kekuatan daripada jin. Ya. Dan satu lagi untuk semua yang kurang sihat ketika ini, kami dari tim Puaka doakan buat anda semua semoga cepat sembuh. Amin. Ya. Dan kami harapkan kita ni yang sedang sakit, bukan kita, awak yang sedang sakit, membanyakkan doa agar orang yang aniaya awak tu akan terbuka hatinya, diberi hidayah, jadi sedarkan diri dia bahawa ini semua perbuatan yang salah. Kita kalau dalam bisnes pun, kalau mungkin kita tiba-tiba sakit, mungkin kita akan dapat tahu, oh ni yang buat aku ni mesti orang dalam bisnes lain juga ni kan. So kita doakan dia juga agar bisnes dia pun maju sama dengan kita. Betul. Jadi kalau kita sama-sama maju, mungkin dia pun hasrat dengki ke hasrat apa tu semua akan berkurang. Mungkin. Betul. Apa-apa pun, jangan cepat rasa putus asa dan terus berusaha dan yakin akan kebesaran yang di atas. Especially pada kita dah nanti malam masuk 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, betul? So di mana kebanyakan daripada ulama mengatakan bahawasanya Lailatul Qadar kuatnya itu turun pada 10 malam terakhir. Apalagi yang hari-hari ganjil kan. So kejar Lailatul Qadar. So perbanyakkan ibadah, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala lah, insya-Allah dalam 10 malam terakhir ni. Mudah-mudahan siapa yang berdoa tu dapatlah ganjarannya. Amin, insya-Allah. Ya. Okey Ustaz. Yes. Luka pula tangan ni. Pasal apa? Tak perlulah nak bagi tahu orang kan luka tangan . Sebab tak apa-apa, biasalah.
luka di hati, di tangan pun ikut sama. Okey, baiklah. Ni nak cakap, kita ni kita ni kadang macam mana pun mesti percaya akan tangkal. Tetap tangkal. Ada orang mesej pun tetap tunjukkan tangkal tu, tangkal ni. Ada jumpa macam bonjok kuning tu semua. Dia cakap, ini, kalau saya tak silap ingat cakap apa tau. Dia jumpa tangkal ni tapi tak tahu apa dia nak buat sebab ini pemberian daripada mungkin datuk nenek ataupun dia punya parents, daripada arwah lah. Untuk senantiasa dia pegang kalau dia pergi exam dulu sekolah, dia akan rasa tenang. Dia buat exam untuk, dia tak tahu, dia ambil je. Orang tua kan pesanan buat ni kan. Lepas tu bila dah besar sikit cik kerja, diorang pun pesan bawa benda ni pakai kerja, interview semua okey, baik. Macam tak darah gemuruh, tenteram. Ustaz rasa ini main kita punya psikologi ke apa dah. Sebab kalau kita pegang macam dia, okey kau buat benda ni, mesti kau tenang. So kita fikir pada sini kan, oh benda ni tenang, so kita tenang. Cuba kalau kita without benda tu, kita berdoa, kita think positif, okey semua akan tenang. InsyaAllah semua akan tenang. Kan? Maknanya kita fikir ada Allah SWT. Kan? Jangan risau, ada Allah. Ya. So berdoa je lah. Kalau apa-apa pun doa, Tuhan sekian, bantulah aku sekian. So untuk tangkal ni Ustaz, kita nak ketengahkan tangkal ni. Ustaz dapat tangkal ni macam mana? Dia pesakit juga, sama. Ya. Yeah. So tiap kali saya rawat, akan saya tanyakan dulu barang-barang yang ada. So kalau nampaknya macam, sebab ketika saya ruqyah ke rumah orang, biasa saya akan diagnose dulu. So akan tanya dulu sejak bila sakit, kemudian bahagian mana yang sakit, kemudian mungkin ada mak ataupun bapa yang mungkin ataupun saudara mara yang mungkin boleh ubatkan orang dan lain-lainnya. So ada kadang-kala yang bila saya masuk rumah ke apa, nanti ada ternampak sini, ternampak sana. Maksudnya daripada bukan jin lah, maksudnya ada nampak tangkal ataupun wafak. Saya akan suruh bring down dengan cara yang baik lah. So saya tak pernah marah orang tu macam tak boleh ni turun bawah, tak ada. Saya akan nasihatkan dulu, baru saya akan minta dengan izinnya. Tapi kalau contohnya dia tak nak juga untuk dia lepaskan ataupun dia kasih saya untuk saya hancurkan, then saya akan minta maaf lah. Saya tak akan lakukan ruqyah. Sebab kalau saya akan lakukan ruqyah, maka percuma. Sebab benda tu masih ada lagi kat situ. So saya tak akan lakukan. So it's just waste time. Kan. Jadi bukan apalah kalau awak semua kat rumah, kalau nak berubat, kalau nak 100% berubat, kalau boleh serahkan semua kepercayaan apa benda-benda kurafat tu semua. Dan untuk minggu ini kita akan tunjukkan barang-barangnya ada. Inilah dia puaka Ekstra. Mana barang-barangnya? Ini. Saya buka. Okey. Ni nak pakai glove ke, nak pakai apa ke, nak buka-buka ke, nanti macam minggu lepas macam Nek Manja pula nak suruh pakaikan mask lah, pakaikan glove lah. Kan? So nak pakai, kita pakai dulu. Sebelum kita buka, kita jadi pegawai CSI. X-File. Kit, puasa hari ni Kit? Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Setiap kali saya pakai saya macam gini. Ya. You've been hit by a smooth criminal. Bukan tak gunting kuku. Nampak? Pendek. Kuku dah pendek. Dia kena pelan-pelan. Ganas. Wow, ganas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah tu baca. Main-main buat main. Jangan buat main Ustaz. Isteri tak mau. Tengah hari macam ni. Satu cukup lah Terpulang. Sebab tak bagi, dah simpan kotaknya. Okey. So kita sini ada collection. Ada beberapa Mana tu glove tu? Ni. Tak ada, dah pecah. Oh. Tu kayu, tak bisa tolong. Tu kayu apa?
Yang tak tahu 1 bulan punya ration dah habis dah. Wow, cantik Dia tulis atas aluminium foil dan saya tabik spring pada yang buat ni sebab bagi saya dia macam art and craft. Seni. Seni macam mana you nak apa? Benda itu sampai cantik ukiran dia. Wow, amazing. Kesungguhan ke jalan yang salah. Okey. Okey. You nak tengok dulu benda ni? Ni wafak. Yes, itu semua wafak. So kita ada 1, 2, 3, 4. 3 kul, 4 kul. 3 kul ni juga. Kan? Yes. So ni boleh nampak tak yang ni? Reflection ke sini sikit. Macam Gini sikit ke nak gitu sikit? Gitu. Nampak jelas? Ataupun because I need to bend biar tak nampak dia punya itu dia. Nampak jelas? Okay. Kecil sangat. Kecil sangat eh? Oh, okey lah. So on the sini kalau nampak macam ada kotak ke apa, Nampak. so itu adalah wafak daripada daripada surah Al-Ikhlas. Sama macam last 2 weeks. yeah. Last 2 weeks, yes. So itu kemudian dia bahagian atas ini dia ada dalam surah Nuh. Ayat yang ke-10 tak silap saya, yang dimulakan dengan fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. So ini adalah Nabi Nuh AS nasihatkan kepada umatnya untuk perbanyakkan istighfar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, dan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan, iaitu hujan yang lebat. Wa yumditkum bi amwalin, dan Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan lagi amwal, iaitu harta. Wa banin, dan juga zuriat ataupun anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan akan berikan kalian ataupun jadikan kalian jannah, iaitu syurga. Wa yaj'al lakum anhara, dan juga dalam syurga itu ada anhar, iaitu sungai-sungai. So ini saya rasa adalah untuk rezeki. Untuk rezeki ya. Jadi untuk penarik rezeki lah. So ini pun disebut sebagai wafak juga. Jadi tidak diperbolehkan. Okay. So nampak ada macam gini, tapi ada campur-campuran ayat-ayat yang lain yang mungkin kita tak boleh sendiri, yang tahu tentang Al-Quran dan juga tentang agama ke apa, orang pun tak boleh baca. So dia ada campuran. Okay. So itu yang tidak diperbolehkan seperti ini. So ditampal di mana. So begitulah. So tengok sini macam ada ha 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 ha, ada wa 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 wa, ada alif 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 dan lain-lainnya. So tidak diperbolehkan sama macam ini. Okay, kan? Okay. You nak baca paper dulu ke apa ni semua? Boleh. Okay. So macam gini pun sama. Okay. So nampak. So ada kata-kata yang mungkin tak terbaca. Nampak ada numbers ataupun ada huruf-huruf muqatta'ah ataupun huruf-huruf yang terpisah-pisah seperti ini. Maka ini pun termasuk daripada wafak juga. Okay. So ini pun nampak tak boleh baca. Macam mana nak baca? Okay. So this one. Okay. So di sini contohnya ada doa-doa. Okay, kita ambil daripada yang sebelah kiri dulu. Sebelah kanan dulu baru sebelah kiri. Okay. So yang sebelah kiri ini dia ada nama numbers 492, kemudian 357 816 ini. Okay. So saya baca daripada kiri dulu baru ke kanan. 492 357 816. So ini menurut mereka banyak sebetulnya dia punya khasiat-khasiatnya yang ini ni. Itu yang mereka percayai. So kenapa kat tengah-tengah ni, yang ni tengah-tengah ni ada kata 5. Dia gambar macam bulat gitu, 5. So mereka mengatakan bahawasanya 5 tu adalah number pertengahan. Maknanya dia akan menguasai semuanya.
Semuanya berasal daripada tengah. Dan ini ada kata batada, zahaja, wa aha. So, ini adalah cara sebetulnya untuk membuat wafak. So, berdasarkan daripada kata-kata ini. So, anything yang ada sulasi ataupun yang ada tiga kotak, 3 by 3 lah, we call it 3 by 3. So, dia akan ikut cara macam gini. Okay. Begitu juga dengan sebaliknya pun sama juga. See, yang tengah is always number 5. Yang sini. Tengah is always number 5. Tak ada nombor lain. Okay, so yang ini pun sama juga. Okay. Then, kita tengok kepada yang atas ni. Ada 1, 2, 3, 4. So, yang atas ni adalah Jibril. Baru yang bawah ni Israfil. Yang sini Izrail. Yang ini adalah, tak nampak tapi saya tahu, ini adalah Mikail. So dia akan pakai selalu 4 malaikat ni. Yang mereka merasa bahawa 4 malaikat ni yang akan menjagakan unsur-unsur yang ada dalam bumi ni. Okay. Padahal tidak. Padahal tugas mereka mempunyai tugas masing-masing. Malaikat Jibril mempunyai tugas masing-masing. Kemudian malaikat Israfil, Izrail dan juga Mikail. Okay. Kemudian daripada ayat-ayat yang ada kat sini, ini pun bukan ayat Quran. Tentunya ada di sini, ada Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal al-ulya ataupun bi asma'ika Allah al-aliyyul azim. Maknanya di antaranya aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namamu al-aliyyul azim dan juga yang maha tinggi dan maha besar. Kata Allah, 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 Allah dan lain-lain. So, dia always je Allah, Allah, Allah. Kemudian ada ayat-ayat atau kata-kata yang mungkin tak difaham oleh kita lah. So, susah juga nak baca. Apa lagi? So, sebetulnya banyak dia punya kata-kata dia. Memang kecil sangat. Susah nak baca. Kan? So, benda macam ini semua kalau ada, once you nampak ada numbers, ada kotak macam gini, wafak. Okay. Wal fadang fasikaku. Wow. Okay. So, ini pun adalah wafak. Okay. Tapi ini untuk apa sebenarnya? Wallahualam, saya tak tahu. Okay. So, ni Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini bukan daripada bahasa Arab ni. Bahasa Jawi. Boleh baca kan? Orang-orang dulu boleh baca. Kurang asam. Tak, orang dulu. Maknanya awak hidup sebelum saya. 10 hari terakhir bulan puasa ni. Tak, saya tak cakap apa betul. Tak. Awak mungkin boleh baca. Awak ingat saya tahun berapa? 59. Tak adalah sampai 59. Apa susuk? Tak adalah. Jawi. Tapi tak faham. Tapi dulu kan ada surat khabar macam Jawi ke apa kan? Satu dululah zaman Jepun, saya zaman bila? Suka-suka hati je orang lama. Okay, you umur berapa? 40 plus. Mana tahu. 40 plus ada orang boleh baca apa 40 plus? That time ni? Saya boleh baca. Boleh baca Jawi? Suruh minta kit baca. Puaka akan... Tak ada. Mana ada puaka akan? Tak terbaca lah. Aku sifat akan... Mana aku? Ni. Aku sifat akan... Berikan... Bukan. Kata Alu Jibril dengan Israfil. Ni tulisan macam mana ni? Ni, cuba Kit. Terbaca? Boleh, sakit. Syafiq? Okay, boleh. Boleh? Jawi? Inilah masalah dia. Tapi nanti lepas show saya try baca. Tak tahulah. So, kita tak berterangkan ni Ada macam ada api apa ni semua. Mungkin siapa yang nak baca, bacalah. Awak boleh pause play tu. Awak baca.
Okey. Ni. Ni saya boleh baca. Okey, apa ni? Lepas tu dah. Ni pun Jawi juga. Ni baru clear. Keris putih. Selawat 3 kali sambil pegang besi keris. Besi keris di mana ni? Bukan. Ni apa ni? Dia besi keris. Ni, Habis dari mana datang? ni entah daripada kayu apa ni. Entah. Kita pun tak tahu tu kayu apa. Kalau sesiapa yang tahu tu kayu apa, bolehlah taruh kat komen di bawah ni. Mungkin Ustaz ada pusing sikit gitu. Kayu apa ni? Kayu apa tu? Dia kayu ke dia besi? Kayu ah. Kayu bunyi macam besi. Besi. Copper. Tapi besi berat. Copper. Tapi besi mana ada shine? Itu ada copper. Copper. The brown. So copper tak macam gini. Dia bukan. Copper lagi dia ini. Yelah, dia dah buat itu. Copper mesti ada banyak-banyak. Kita tak tahu, kita jangan argue lah. Ini copper. Nak kena beat nanti sebut branding. Cakap pasal Mini Cooper, tak apalah, tak payah nak blip lah. Cuma tahu Mini Cooper tu akan sponsor kita. Hi people there. My friend is wearing a watch by Mizera, Wow. Saya kata. Wow. Yang ada 3 macam. Wow. Macam. Okay, teruskan. Teruskan. Mizerat tu kan? Teruskan. Hebat. Tarik nafas. Tarik lah. Mana pula saya nak tarik, tak boleh lah. Baca ke apa? Kalimat. Oh, kalimat macam gitu. Apa tulisan macam gini? Kalimat 6A. Apa ni? La. Oh, la ilaha illallah 10 kali. Anda lipat. Apa? Apa ni? Sambil ke? Sambil. Sambil. Apa ni? Sambil baca. Sambil baca. Tarik nafas. Sebaris. Oh, tarik nafas sebaris. Baca tiup 3 kali. Lakukan 3 kali. Apa ni? Baca selawat. Apa ni? Akhir. Oh, dia syafah-syafah begitu. Okey. Akhir baca selawat 3 kali. Buat seperti di atas. Pengenalan keris. Buat 7 hari. Wow. So, macam itulah. Memperkenalkan keris je itu. Itu pun nak pengisian. So, itulah. Okey. Tu untuk orang baca-baca. Mungkin tak adalah ni. Dia kasih gitu tapi keris dia tak kasih. Oh, itulah. Tak ada. Kan dia simpan kan? Tak ada keris. Habis yang ini macam mana Ustaz? Nak Kita buka potong ke? Sudah. Kita potong sama Kita dia. Potong angsa ke. Okey. Awak potong satu, saya potong satu. Glove tak pakai ya? Tak boleh lah. Tak apa kan? Tak apa lah. Ini bersih. Dalamnya kosong. Ya, kosong. Kosong. Tengok, kosong. Sepuluh malam terakhir. Nampak? Masih kosong. Okay, so ini benda tak ada isinya. Apalah nasib dapat gunting tumpul Tak payah nak siku lah. Ada cara juga. Kosong? Tak mungkin kosong, itu ada isi. Yelah, Confirm. belum buka habis. Astaghfirullahalazim. Apalah. Kira kita buat ni biar tak membosan lah. Kan? Relax. So, benar nak buka ni ya. Masya Allah. Ni.
Kita buka susah, apa lagi buat Allah! Tengok, sekali je. Macam geram tau, lama tak nak buat. Hai, aku dah gunting susah kau scotch tape lagi benda ni. Lain kali buatlah senang-senang sikit. Jadi kita nak buka pun senang. Sikit dia menjawab Scotch tape. Ni apa ni nampak? Ni hitam ni. Apa tu? Tak Besi tahu. berani. Wow. Oh, Besi berani? tak. Nasi. Nasi? Nasi biryani. Okay. Sorry ya kalau anda semua terpaksa saksikan kita tengah buat unboxing ni. Ya. Selalu orang buat unboxing hadiah-hadiah sekian-sekian, tapi kita buat unboxing lain sikit. Jadi kalau kita terdiam tu maknanya kita telah memberi satu konsentrasi untuk Ya, dan kita pun boleh baca-baca juga sambil ini. Okey. Bismillah. Ada lagi. Wish. Drone. Astagfirullahaladzim. Ini memang betul lah. Kan tak pakai glove. Tengok macam mana. Wow, cantik Ini dia. Okey. So di atas sini adalah dipanggil sebagai Haikal Jaljalut. Ada ni. Kan sama kan? Tu. Nampak? Dia punya pun ada. The same thing. Tu. Okey. So di atas sini ada kata Haikal Jaljalut ataupun boleh dipanggil sebagai Jaljalutiyah. So mereka orang-orang yang melakukan ni, mereka percaya bahawasanya apa sahaja yang ada kat dalam ataupun kalimat-kalimat Jaljalut itu kembali kepada siapa? Itu mereka mengatakan ia kembali kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Mana di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah itu benar? So kita tengok, saya pernah cari apakah benar kalimat-kalimat Jaljalut adalah daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tapi saya belum pernah temukan lagi sandaran ataupun rujukan yang kembali kepada Sayyidina Ali. So wallahu a'lam di sini. Tapi apa sahaja saya katakan yang ada wafak ataupun ada apa sahaja, jangan ambil, jangan percaya apa ni semua. Okey. Kemudian yang sebelah sini ada kitmir. Ni sebelah sini ni. Okey. Dia kata kitmir. So kitmir adalah salah seekor anjing yang berada bersama dengan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Ataupun we call it the seven sleepers. Okay. So ini sendiri ada dalam Al-Quran. Bukan maksudnya yang ini ada dalam Quran, tak. Tapi ceritanya ada dalam Al-Quran. Siapa sahaja yang nak baca, nak tahu lebih lagi, boleh baca surah Al-Kahfi dalam Al-Quran. So bagaimana berapa tahun mereka Allah Subhanahu Wa Taala tidurkan, semuanya ada dalam Al-Quran. Kalau nak lebih lagi boleh baca tafsiran daripada surah Al-Kahfi. So yang kitmir adalah seekor anjing yang menemani pemuda-pemuda tersebut. Dan di sekelilingnya ini, kalau tengok kan ada bulatan di sini. So ada bulatan ni. Okay, so bulatan tu itu termasuk daripada nama-nama yang ada dalam Ashabul Kahfi. Okay. Walaupun dalam tafsir Al-Quran, di antaranya adalah tafsir At-Tabari, ada mengatakan tentang nama-nama, dan juga dalam kitab tafsir Ibn Kathir, tak silap saya, pun ada juga nama-nama. Tapi bukan 100% apakah confirm, double confirm nama-nama Ashabul Kahfi adalah yang ini. So belum ada hadis Nabi SAW tentang itu pun, nama-namanya tak ada. Ini hanya mungkin sahaja. Okay? So ada di situ. Bayangkan nama kitmir ataupun seekor anjing, walaupun anjing tersebut dijamin masuk syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
disebabkan menjaga Ashabul Kahfi. Tapi bayangkan, nama anjing disandarkan dengan kata Bismillah dengan ayat-ayat Quran yang ada kat lain. Ada dalam kertas ni. Takkanlah kita nak samakan nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan seekor haiwan. Di mana letaknya kemuliaannya asma Allah, kemuliaannya zat Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita sandarkan seperti ini. So ini termasuk daripada istihza, iaitu menghina Allah Subhanahu Wa Taala secara tak langsung. Okey. Kemudian banyak sebetulnya ayat-ayat kata-kata. So yang ini ni mungkin Suzairi tahu. Ni apa dia punya itu dia? Masih ingat tak? Ingat. Apa namanya? Wafak punya tu. Nah, namanya apa? Masih ingat? Apa tu nama dia? Azimat? Azimat apa namanya? Entah. Azimat Sulaiman. Yes. Tengah sibuk buat ni dah. Tengok. Oh. Okay. Sorry. Okay. So, ini dia panggil sebagai Azimat Sulaiman. This one. Nampak yang ada gambar David? Dan Azimat Sulaiman selalunya akan ada 7 huruf. 7 huruf. Jadi mereka mengatakan bahawasanya ini azimat adalah daripada Nabi Sulaiman AS. Sebagaimana yang yang lepas yang dah lepas tu yang kita dah siarkan, kan di antaranya asal muasal daripada sihir adalah pada zamannya Nabi Sulaiman AS. Maka dikatakan ini adalah di antara azimat Nabi Sulaiman AS. Padahal belum pernah jumpa lagi ada dalil dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW tentang azimat ni. Okay? So, selalu ada 7 huruf. So, kita boleh kira lah. Kita try to kira. Kita tengok daripada sini. Nampak tak kalau dah jelas? Okay. Ya. So, dia ada ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 last. So selalu akan ada 7 seperti ini. Okey. Sama juga. Yang ini pun sama juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ni adalah azimatnya Sulaiman. Ini menurut kepercayaan mereka. Tapi belum ada dasar apa-apa ataupun dalil yang mana-mana yang menunjukkan itu adalah daripada Nabi Sulaiman AS. So ini pun termasuk daripada wafak dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Macam sama? Sama. Sama kan? Sama. Penat kopek-kopek, ompel-ompel. Sama. Wah, dia punya melekat memang glue dah lama. So yang ini yang Suzairi buka pun sama juga. Exactly the same. Yang ni saya bilang tadi. Yeah. Okay. So exactly the same. So macam ini semua adalah wafak. So tidak diperbolehkan. Okay. So ni tak boleh. Cakap pasal tadi yang kat dalam tu kan, ada benda ni yang macam besi berani tu kan, dengan yang ni kayu-kayu ni. Kau tahu ni macam serpihan kayu apa? Tak tahu, saya pun tak tahu. Kau nampak? Ni ada. Sorry lah kotor sangat benda tu akibat. Ini pun sama juga. Ada. Kan? Masih ada dekat sikit. Menggigil apa? Ha? Jadi menggigil apa? Sebab apa tu penat dia bergusti untuk buka benda ni. Alamak, dia melekat lah pula. Bawa balik. Ni pun ada ni. Selisih, jangan bawa balik. Ni pun ada ni. Tengok. Di sini. Ada. Apa itu? Tu dia. Jatuh. Itu benda apa Tak tahu. Ni macam copper tak? Macam copper. Tak tahu.
Ini sebahagian daripada tangkal-tangkal yang dalamnya semuanya wafak. Dan ni yang kita herankan, besi apa ni kita tak tahu pun. Dan last but not least. Okey. Ni saya tahu. Ini di antaranya dipanggil, kalau yang siapa sahaja yang mungkin boleh baca bahasa Arab, disebutkan di sini. Susah betul. Asma Ahlul Badr. Maknanya nama-nama daripada sahabat-sahabat Nabi SAW yang ikut perang Badar. Okey. So banyak di sini. Nah, contohnya ada Asim ibnu Thabit, Auf bin Harith dan lain-lainnya. Umair bin Amir Umair bin Harith. Semuanya ada di sini. Kenapa dibuat ni sebagai tangkal? Wallahu a'lam. Kenapa disandarkan kepada Ahlul Badar? Wallahu a'lam, saya tak tahu. Mungkin menurut mereka ketika bawakan ni, mungkin ada pasukan-pasukan malaikat juga yang akan ikut dengan dia ketika nak mengharungi sesuatu. Sebagaimana para ahli Badar, maknanya peperangan Badar ni hanya 300 orang sahaja daripada kaum muslimin. Yang mana pada waktu tersebut, itu perang Badar adalah perang pertama ya pada masa tersebut lah. Ketika Rasulullah SAW dah hijrah daripada Mekah ke Madinah, awal sekali perang adalah perang Badar. Kaum muslimin 300 orang saja. Wow. Sedangkan kaum muslimin, kaum kafir ada kata 1,000, ada yang mengatakan sampai 10,000 pun ada. Tapi so di situ dan 300 tu, so itu yang Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan junud ataupun jund, iaitu pasukan yang berupa daripada malaikat. So kenapa dia sandarkan ke Ahlul Badar? Mungkin itu di antara dia punya dia punya motif dia. Wallahu a'lam bisawab. Saya pun tak pasti. Yang macam ada love tu? Ini katakan macam 15. Oh, 15. 15. Kosong dia menjadi macam love. Yes. So rasanya kita dah buka semuanya. Kita dah buka semua. Kita dah buat unboxing. Dan ini semua wafak-wafak yang kita akan bakar. Ya. Dan begitu juga anda di rumah, sekiranya ada benda-benda macam gini, boleh bakar sendiri. Boleh bakar sendiri. Dan itu sahaja. Kan? Semua dah covered lah? Semua dah covered lah. Okey. Kalau macam gitu, ini untuk episod kali ini mengenai wafak. Dan sekali lagi kami ingin nasihatkan kepada semua lah, kalau ada benda-benda macam gini kat rumah, kalau boleh buang. Betul. Ya. Jangan pula kita simpan, kesian nanti. Baik, apa nak cakap itu saja untuk hari ini. Berserak satu meja puaka ni, dan dinasihatkan untuk anda semua memandangkan ini merupakan 10 malam terakhir. Yes. Betul. Kalau siapa yang nak mempertingkatkan lagi mungkin ibadahnya, nak buat yang benda yang baik, kan? Jangan lupa ke www.tafsir.com. Ya. InsyaAllah boleh. Kat situ kalau sekiranya ada yang ingin membantu untuk kata orang tu buat derma, nak bagi bantu orang-orang Yemen untuk sedekah kata orang tu, bagi korma, lepas tu terus ada siapkan dengan satu paket nasi, ayam dan air, anda boleh lakukan sebab harganya cuma $2 saja. Jadi satu package tu $2 dan anda boleh bagi rezeki pada orang tu. Wah, pahalanya kita pun tak tahu. Tuan saja yang tahu. Taruhlah. Anda taruh 50 lah derma. 50 beli full. Banyak tu orang dapat $50. Ramai. Memang ramai. So jangan lupa kat sini tafsir.com. Bolehlah anda ke websitenya di bawah sini. Yes. So teruskan. So mungkin ada yang tertanya-tanya, mungkin selain daripada iftar, ada tak bantuan kepada orang-orang yang ada di Yaman? Saya pun ada setiap bulan, saya ada buka
derma bagi orang-orang yang di Yaman. Dan Alhamdulillah Suzairi, last year kita ada buka untuk pembinaan sekolah di Yaman. Oh, Alhamdulillah. Yes. So dia tak ada had berapa banyak ataupun berapa sedikit, seikhlasnya sahaja. Dan Alhamdulillah dalam masa 2 minggu kita macam dapatkan lebih kurang dalam 30 lebih ribu yang sedekahkan ke Yaman. Dan Alhamdulillah setiap minggu kita update di IG Tafsir, kita update pembangunannya. Dan Alhamdulillah sekarang sudah dibangun 3 lantai, 3 tingkat. So Alhamdulillah sekarang tengah nak masuk bahagian elektrik, aircon dan lain-lainnya. Sebab sana memang kena pakai aircon. Dan aircon bukan aircon macam kita punya aircon lah, tapi sebesar punya aircon sebab sana musim panas. So bila musim panas kita akan onkan aircon biar budak-budak tak berpeluh, selesa ketika belajar. Dan Alhamdulillah setiap bagi anda yang membantu orang-orang yang ada di sana untuk pembelajaran dan lain-lainnya, selagi madrasah tu masih lagi ada di muka bumi ini, masih lagi digunakan, selagi itu anda akan mendapatkan pahala, iaitu jariah. Di antara hadis Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa thalas. Jika meninggalnya anak Adam ataupun manusia, maka semua amalan akan terpotong. Semua akan terputus kecuali 3. Iaitu yang pertama adalah sedekah jariah, iaitu sedekah yang berterusan. So di antaranya adalah yang ini. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan ibu bapanya. So di antara itu yang 3 yang saya boleh syorkan adalah di antara yang ini adalah untuk membantu orang lain, iaitu sedekah jariah. Kan? Okey, terima kasih banyak. Dan bagi anda yang nak support, sila nak buat derma, kebajikan, boleh ke atapsir.com. Dan satu lagi, kalau nak beli merch kita, merch puaka, nak bagi sokongan, boleh juga ke www.puakasg.com. Tapi tak kisahlah kalau you all tak nak beli di bulan Ramadan ni kan. Saya cadangkan, tak maksudnya apa tau, daripada beli merch kita, pergilah derma. Kan? Tak ada. Maksudnya ni maksud saya boleh support, tapi nanti lepas bulan puasa ke berapa, okeylah, boleh nak support kita silakan. Tapi no sekarang ni sama-sama support lah, sama-sama support. Maksudnya sekarang ni 10 month akhir, jadi sama-sama lah nanti you all kita nak you all dapatkan ni ibadah pahala. Dan satu lagi bagi mereka kat YouTube sini. Oh, macam mana? Oh, okay. So bagi anda yang menonton, jangan lupa untuk like, share dan juga untuk subscribe, dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk mendapatkan notification ketika kami uploadkan video yang terbaru. Yes. Dan jangan lupa untuk bagi siapa sahaja yang mungkin ada pertanyaan ataupun nak share sebarang cerita ataupun nak kongsi apa sahaja, boleh langsung PM di IG, iaitu di Puaka Official. Is it? Puaka Official. Ya, Puaka Official. Nanti insya-Allah admin akan balas mesej anda lah. Yap. Okey, itu saja. Selamat berpuasa daripada kami tim Puaka, dan semoga ibadahnya terjaga nanti. Amin, amin. Insya-Allah. Okey, itu je. Jumpa lagi minggu depan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam, bye. Puaka Extra tadi dibawakan khas oleh Sunny Faisal dari Propnex. Anda ingin jual beli hartanah, mencari rumah idaman anda atau sedang mencari commercial space untuk bisnes dan sebagainya? Jangan risau guys, saya boleh bantu anda. Kontak saya sekarang. See you next week ya guys.